Baiklah, malam ni pula. Qala fakharajtu hatta idza kuntu fi wastil jabal sami'tu sautan min as-sama'i yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Kita sambung cerita malam ni nya, sambung daripada cerita hak lepas dah, iaitu cerita hak lepas dah dia cerita keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sewaktu dalam gua Hira. Benda ni berlaku tahun 910 Masihi. Benda ni 1988. 1988. Waktu tahun 910 hari itu benda ni berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kiranya benda ni dah berlaku 1000 berapa dah? 1000 lebih kurang 1400 lah. Tolak 910 daripada 1980. Tak tahu saya. Baiklah. Waktu Nabi kita duduk lagu, Jibril pergi. Dan Jibril suruh Nabi kita baca. Nabi kita jawab, aku tak reti baca. Lalu Jibril peluk Nabi. Konyuk Nabi. Bukan sekat peluk, dia duduk konyuk gitu. 3 kali suruh, 3 kali konyuk. Akhirnya, dia berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, sekarang ni kata dia, fakharajtu. Sudah habis Iqra' ni siapa ka'allamal insana ma lam ya'lam. Aku pun tubik daripada gua. Tubik daripada gua. Hatta idza kuntu fi wastil jabal. Bila tubik daripada mulut gua tu turun. Bila bagi 2 bukit. Sami'tu sautan minas sama'i. Ketika aku dengar suara dari langit. Yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Hey Muhammad, mu Rasulullah. Aku ni Jibril. Itu suara bunyi ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tauliah lah. Kalau orang nak jadi doktor ke apa, pergi Jepang raja ke, doktor beri wasiqah dia panggil. Menentukan kamu adalah wakil aku keluar negeri. Sekarang Jibril riwayat anta Rasulullah, mu adalah utusan Tuhan. Aku ni Jibril, bukan jin, bukan puaka pun, aku ni Jibril sebagai utusan Tuhan. Qala farafa'tu ra'si ila as-sama'i anzur. Bila bunyi suara lagu tu, aku pun nak ke langit, nak tengok gapo dia, siapa dia tuannya suara derah gini mo ni. Fa idzan Jibril fi surati rajulin saffin qadamayhi fi ufuqis sama'. Dia tahu Jibril dalam rupa orang yang duduk dua kaki dia letak sah. Mana dia apa orang panggil? Safaya supaya berdiri, kaki dia tu supaya kita duduk sah semaya lah. Betul, kaki dia 20 sejak molek. Tidak kata depan sebelah belakang sedok sama jajar molek. Fi uqis sama di kaki langit. 2 kaki dia tu dia duduk letak kaki dia di kaki langit tu. Nampak sebelah kaki langit. Yaqulu ya Muhammad anta Fawaqaftu yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Fawaqaftu anzuru ilaihi. Maka aku pun tinggal berhenti tengok ke dia. Fama ataqaddam wa ma ataakhir. Menyebabkan aku pergi ke depan pun tak pergi, undur ke belakang pun duduk. Jadi orang panggil terpaku. Nabi kata aku jadi terpaku duduk situ. Tak nak pergi ke depan. Ke depan pun tak jadi, tak undur belakang pun tak boleh. Terpengaruh dan terpekung dengan kejadian yang berlaku. وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية إلا رأيته كذلك. Aku yang bila terpaku situ tu kerja akunya, aku pusing muka aku ke seluruh kaki langit. Kalau aku tengok muka aku paling di puluh naik jatuh tengok belakang, maka aku tidak tengok di bucu mana pun kecuali aku tengok ada kaki belakang, kaki Jibril belakang. Tengok naik jatuh timur barat utara selatan pun tak nampak benda lain pada kaki Jibril. Besarnya, kita kata kira besar saja. Besarnya Jibril. Allah Ta'ala sengaja lantik Jibril yang begitu raksasa kita panggil untuk bawa Quran. Dan malam itunya ialah Iqra' bismi rabbika. Besarnya Iqra' ni, punya berat tanggungjawab manusia mengenai Iqra' hingga sampai malaikat kecil-kecil tidak dibenar bawa. Dia suruh malaikat yang terbesar hingga sampai kaki dia tu, seluruh kaki langit tu tutupnya kaki Jibril. Itu gambarnya.
Fama ziltu waqifan ma ataqaddamu amami wa ma arji'u wara'i. Maka aku duduk cacat situ, tak ke depan dan tidak undur ke belakang. Hatta ba'asat Khadijah rusulaha fi talabi. Hingga sapanya Siti Khadijah kirim orang-orang dia mari cari aku. Berapa lama tak balik. Selama mana Nabi duduk sini, dia pun tak ingat betul. Lama lah kita kira Nabi ni balik semua. Balik pergi balik. Habis bekal dia balik. Dia duduk tak lama rumah. Dia pergi betapa. Habis bekal dia balik rumah. Hari itunya setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi rumah Iqra, dia pun turun dia puncak bukit. Siapa dia ke bukit dia cacing. Tak tahu selama mana. Hingga siapa dia rumah ni kira budak-budak mari cari. Berapa lama tak balik. Hari itunya lama benar Nabi duduk sini. Fabalahu a'la Makkah wa raja'u ilaiha wa ana aqifun fi makani dhalika. Maka orang-orang tu budak-budak Siti Khadijah kirim hari ni siapa aku sebelah Mekah tu dah. Dia balik pula cari aku, tapi aku sendiri tak duduk cacat situ. Terpegun, tak pergi kerana pelik doa. Dengar sejak daripada kena ramah. Siapa aku suruh baca Iqra. Siapa aku tengok ni buti mata kaki Jibril. Lepas tu, belah di mana tubuh pula. Tak tahu lah gambar kita kata enggak tinggi langit tubuh. Mana begitu dulu. Kalau kaki tu tutup kaki langit, maka begitulah duduk. Kalau kiasan dah. Summa sarafa anni wa saraftu raji'an ila ahli. Lepas pada tu kawan tu pergi. Tak nampak lah Jibril itu pergi lah. Dia pergi, aku pun barulah boleh balik. Balik jumpa anak buah aku. Ni bacaannya belah tu lah. Tu bacaannya belah tu. Hak kita nak khayal mari dalam pada kita. Hak kita nak bahasa hebat, nak bahasa gerung tu. Terserahlah kepada cergah tak cergah otak kita. Oh, khayal mari. Dengan tujuan nak suruh kita pun naik gerung gatal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu terima Iqra tu terasa sesuatu, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya kena terasa juga sesuatu bila kita baca seseayat. Barulah ayat Quran itu terasa bahawa benar Quran ini tidak serupa benar-benar dalam surat khabar, tidak serupa dengan benar-benar dalam buk mana, tidak. Kita kena terasa sesuatu dalam hati kita, gerungnya, hebatnya, hormatnya atau semua sekali sebagai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Quran itu berkesan. Waraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu min ar-rawi. Dan Nabi pun mulalah balik kampung dia, ke rumah dia dengan keadaan hati dia yarjuf. Yarjuf maknanya orang panggil gedebar perut lah kalau kita Melayu. Balik keadaan perut dia gedebar, dada dia berdebar dan tu sorak sayap dia orang panggil apa ni gerung. Min ar-rawi. Rawi ini maknanya gerung, takut gerung hebat. Falamma intaha ila zawji Khadijah absarat ma biwajhihi min taghayyur lawnihi. Bila Nabi kita sapa kumuh dan bertemu dengan isteri dia yang dikasihi Siti Khadijah, maka Siti Khadijah pun tengok air muka Nabi, iaitu Nabinya berubah warna. Orang tengok Nabi, Siti Khadijah tengok-tengok air muka tu lelaki ni lagu lain pada sekala. Sekala bila balik tidak jadi gini muka, apa jadi gini. Fa'afza'uha dhalik. Menyebabkan timbul naik terkejut juga. Nampak naik apa sa'ah maknanya terkejut lah. Terkejut juga. Tengok air muka tu lelaki dia belah ni. Faqamat ilaihi faja'alat tamsahu an wajhi. Lalu Siti Khadijah berkah bangun cepat-cepat disambut tu lelaki dia tangga dan lurus muka Nabi. Murut seperti kita kata gak, pemuk tengok anak bunga, kriuk gak ambil gak dekat, suruh muka gitu gini. Begitulah keadaan isterinya yang disayangi bila tengok tu lelaki dia keadaan begini. Pegang kat dulu muka tu lelaki dia apa abang apa pucat. Punya ambo tengok pucat. Wa taqulu sambil berkata, la'allaka li ba'd ma kunta tara wa tasma' qabla al-yawm. Tu bini ni pula cudi. Bini kata boleh jadi kerana sebahagian daripada apa yang baru tengok selama ni dan hok duk dengar selama ni belum pada hari ni. Kita baca hari tu kan, Nabi ni belum pada pergi ke betapa tu dia duk tengok, dia duk dengar je. Kadang-kadang bunyi suara. Kadang-kadang dia tengok bagar-bagar gitu, tahu benar. Dia tengok dah bagar-bagar. Tapi ketika tu dia tak tahu lagi Jibril ke atu ke berapa tak tahu. Dan kadang-kadang dia bunyi suara, bunyi sesuatu suara paling kanan tak ada orang, paling kiri tak ada orang. Ini orang panggil buat testing dulu. Testing jangan jadi kedatangan Jibril itu menerpa jiwa Nabi itu menyebabkan Nabi orang panggil tak ada kesiapan dia dulu. Ini cara dia. Latihan orang panggil ni. Jadi kata Siti Khadijah gamuk gak abang boleh jadi hok ni lah gamuk ya hok abang duk tengok-tengok selama ni.
Tuk dengar-dengar lama kini kali ni dah agaknya yang menyebabkan abang hari ni pucat kelak balik ni. Faqala, lalu Nabi pun kata, ya Khadijah, hey Khadijah, ara'aiti alladhi kuntu ara fil manami was-sawta alladhi kuntu asma'u fil yaqadhah wa uhala minhu. Kata dia, adakah mu fikir benda yang aku duk tengok ketika aku tidur selama kini? Dan adakah mu fikir suara aku duk dengar selama kini waktu-waktu jaga tu pun adakah menimbul rasa gerung aku pucat mari situ? Jadi bila Siti Khadijah sebut, Nabi pun teringat balik hak bini dia sebut, hak isteri dia sebut ni, adakah menimbulkan hak aku duk dengar lama kini, hak aku duk menipi lama kini, hak aku duk tengok lama kini, hidup-hidup jaga-jaga tu, adakah benda pucat mari situ? Jadi Nabi pun tidak boleh waktu tu share juga. Kerana benda ni benda orang panggil satu pengalaman baru dalam hidup dia. Dan orang lain tak lagi dengar. Orang seperti kapur, seperti negeri Mekah ni, tak lagi dengar lagu ni. Dia seorang je. Jadi boleh yang demikian Nabi tidak dapat beri keputusan. Bahawa, lah bakal hak tu dekat. Dok. Bukan dia bagi soal tu. Kawan isteri soal. Tuk laki tu soal balik isteri. فإنه جبريل قد استعلني وقد استعلن لي وكلمني وأقرأني كلاما فزعت منه. Lalu dia sebut Jibril, kata Nabi, wayak kau istihar dia. Jibril telah tunjuk rupa dia terang-terang dengan aku, dan dia kecek terus dengan aku, dan dia ajar pada aku sejenis bacaan cakapan yang aku naik gerung daripada. Semula subik dia. Dia wayak terang Jibril depan dengan aku terang-terang. Summa ada fa akhbarani anni nabiyyu hadhil ummah. Lepas pada dia ajar aku baca satu perkataan yang aku pun naik gerung. Pasti dia mari pula kali yang kedua. Kawan tu kata dia wayak dia kata aku nabi dunia dan akulah nabinya bagi umat ini. Katanya Nabi pada Siti Khadijah. Qalat Khadijah abshir ya na'am wasbut. Siti Khadijah bila dengar tok laki dia wayak baru Jibril tunjuk rupa dia terang-terang pada tok laki dia. Dan Jibril ajar di satu perkataan yang iqra bismi rabbika lah. Lepas pada raih mata Jibril mari balik wayak dia kata mulah Muhammad. Apa nabi bagi umat ni. Si Khadijah dia dengar gitu, abshir, bergembiralah ya na'ami wahai anak pak daraku. Wasbut, dan untuk kemahlah jiwa. Maknanya dia tak kata tok laki dah. Maknanya dia kata wahai anak pak daraku, sepupu. Maknanya bagi orang Arab kalau sebut pakai waris ni maknanya. Kalau tok laki ni boleh jadi orang jauh tak bau cukup jeringan. Tapi lo ni buat kesayangnya Siti Khadijah pada tok laki dia cokek apa panggil geletek waris. Mana orang panggil bakit waris dah. Allah waris aku yang dapat sepupu aku maknanya. Walaupun dia dua tidak berupa sepupu jauh lagi. Tapi nak tunjuk sayangnya isteri ni pada tok laki dia kira lah ni bakit waris. Bukan sekat-sekat laki-laki je. Tok laki waris kita dua ni. Orang panggil tipe waris. Lagi ni. Lagi tu kan. Kalau jumpa orang kaya berapa. Allah, 4 pupu ambil dah tu. Orang kaya. 4 pupu, 5 pupu pun. Itu manusia memang gitu. Fawalladhi nafsu Khadijah biyadihi inni la arju an takuna nabiyya hadhihi al-ummah. Demi Allah, ya tubuh badanku dan jiwaku duk tangan dia. Kata Siti Khadijah, aku sungguh-sungguh harap bahawa kamulah menjadi nabi bagi umat ini. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل. Sudah begitu kalau kita kata gak sudah selimut gapo minum teh sawem gapo gak Siti Khadijah ni pun bikah bangun makan molek terus pergi kepada rumah satu orang tu guru namanya Waraqah bin Naufal. Dalam banyak-banyak orang Mekah tu jahil belaka, tapi kawan seorangnya Waraqah bin Naufal ni boleh kata dia lah sangat hak tu lebih sikitnya. Maka mula-mula kalau dia tuju rumah tu guru dulu. Tidak tuju kaum untuk bagi untuk berapa dak ni. Fa akhbarathu bima akhbara hadhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a wa sami'a. Maka bila siapa kaum untuk guru ni, dia dulu buaya. Bini tu wayak. Dia nabi tu dia wayak so sebanyak mana dia wayak pada tok guru, sebanyak mana hak laki dia wayak. Wayak apa dia? Wayak annahu ra'a wa sami'a. Wayak yang bawa tok laki aku ni tengok goni, tengok orang ni wa sami'a, dia dengar suara ni. Bila sudah buat laporan habis, faqala Waraqatu quddus walladhi nafsu Waraqah biyadihi la in kunti sadaqtini ya Khadijah laqad ja'ahu an-namus. Waraqah tubuh ni, tubuh mulut dia Quddus apa maknanya maha suci. Kalau kita lihat subhanallah.
Subhanallah. Tapi ucapan orang zaman hari itu, bila dia tunjuk kagum dia kepada Allah, dia kata Qudus. Qudus. Apa kita nak baca bulan-bulan puasa kan? Qudus. Apa ni? Qudusun subuhun rabbul malaikati waruh. Bulan puasa tu dia minta baca hak tu. Walaupun banyak lagi zikir-zikir lain, tapi zikir Qudus, subuh, rabbul malaikati waruh, zikir yang paling sesuai untuk dibaca di bulan yang kudus juga. Kudus makna suci bersih. Bukan sekat bersih, tak bersih. Suci bersih daripada benda, daripada gapo nafsu tak ada. Jadi kita bulan puasa ni pun jenis kudus juga. Tak makan, tak minum, tak tengok kat retina, tak kecek wudhu, tak mengopak, tak gapo. Maka sebulan-bulan puasa ni orang ni melayan naik ke tingkat kudus. Maknanya begitu. Walaupun tidak sampai ke pihak kudus lah, tapi kita sedang menuju ke situ. Maka zikir kita pun zikir kudus. Dan waktu Warakah dengar benda-benda gini pun dia kata Qudus, bersih lah manusia bersih dan depan dengan makhluk yang bersih juga. Demi kawan tu pula siapa pula? Demi tubuh Warakah dan jiwa Warakah yang dikuasai sepenuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cara kami tu subuh. Kalau dia ni wallahi wa billahi wa tallahi lah. Tapi cara orang yang walladhi nafsu Warakah biadih. Kata dia, in kunti sadaqtini ya Raja. Demi Allah sekiranya mu ni hijau kecek betul dengan aku, laqad ja'ahun namus. Berarti tok lakimu ni bertemu dengan malaikat. Mengikut pengajian aku duk mengaji dalam kitab-kitab aku nama ni, orang hok ia bahasa jenis tok lakimu wayak ni gak, orang hok jumpa dengan Jibril tadi. An-namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa. Malaikat yang terbesar itu Jibril, ia pun berjumpa dengan Musa. Wa innahu lanabiyyu hadil ummah. Dan aku boleh beri jaminan bahawa lakimu ni adalah nabi bagi umat ini. Faquli lahu falyasbut. Wa ya'lah Khadijah kepada lakimu tu, dah beri ayat tadi. Falyasbut, dia jiwa dia kemah molek. Maknanya wayak dia tak segebar. Rasa takut, rasa usir, rasa gebab. Biar dia duduk sebut, molek kemah molek. Tak apalah. Faraja'an Khadijah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbaratu biqali Waraqah bin Falah. Siti Khadijah pun bila dengar pesan Tok Guru dia Waraqah. Dan dia ingat sepatah-sepatah orang panggil salam. Salam Tok Guru pada Tok lelaki dia ni. Dia agak pun balik umum. Balik ke rumah, jumpa dengan tok lelaki dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaratuhu, maka dia wayak bini dia, isteri dia wayak sepatah-sepatah biqali Waraqah, apa saja hak Waraqah pada hari. Maknanya ambo dia untuk guru tadi, tok guru pesan ke salah khabar, bendanya gini tok guru apa ni abang dia minta pernah molek dan tok guru jaminan bahawa abang lah nabi bagi umat ni. Baik, summa altaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatufu bil Ka'bah bi Waraqah bin Nawfal. Sudah begitu Nabi kita pun sudah pergilah ke Baitullah. Di Ka'bah masuk Baitullah, tawaf. Dan tawaf ni benodok zaman Nabi Ibrahim yang itu beribu tahun itu lagi. Tawaf Baitullah, waktu tawaf tu bertemu pula dengan tok guru nama Waraqah tu. Faqala lahu ya ibn akhi, akhbirni bima ra'aita wa sami'ta. Sekarang bila bertemu dengan Waraqah nak dengar sendiri daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sedap, tak puas hati dengar cerita belatiknya Siti Khadijah. Muayat sendiri aku gapo mu tengok gapo mu dengar. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kita pun ayatlah. So. Faqala Waraqah, walladhi nafsi bi yadihi innaka lanabiyyu hadhihi al-ummah. Waraqah ulai lagi perkataan yang serupa dengan hak dia kata pada isteri dia tadi, Khadijah. Kata demi Tuhan yang berkuasa penuh pada diri aku, bahawa aku berjamin daripada bahawa sesungguhnya mulah nabi bagi umat ini. Walaqad ja'akan namusul akbar alladhi ja'a Musa. Sesungguhnya telah datang kepadamu oleh malaikat yang terbesar yang pernah datang kepada Nabi Musa satu masa itu. Wala in adrakani yaumuka la'ansuranna Allah nasran ya'lamuhu. Sekiranya dan dengan aku harimu bekerja, hari kerjamu esok, harimu berdakwah, harimu mengajar ni kebetulan aku ni hidup lagi, aku akan tolonglah Allah Ta'ala sendiri pertolongan yang Tuhan tahu. Mana kalau mu ni esok ngikut kajian aku bila mu Nabi, maka dengan sendiri mu kena buat kerja.
Saat mu buat kerja, mu mengajar, mu bersarah, mu ceramah, gapo tu ketika tu kalau kebetulan aku hidup lagi, aku akan tolong Tuhan. Aku tolongmu maksudnya. Bila aku akan tolongmu, tolong Tuhan. Dan pertolongan yang aku beri padamu ni esok, kalau dengar ngomong aku akan beri pertolongan yang Tuhan tahulah. Mana aku akan tolong habis dia. Tinggal siapa Tuhan tahu, aku tak nak buat lebih pada tu. Itu dia. Untuk seterusnya, aku akan beri supportmu sepenuhnya maknanya. Tahulah Tuhan bagaimana cawak betul lah kalau kata saya. Aku akan beri sepenuh. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Dia kata sepatah lagi. Hal ini kata sedap sikit. Dia kata, ya Allah itu aku, kalau boleh ni aku hidup lagi ketika orang kampung Muhammad mu keluar. Allah kata dia, kalau aku hidup lagi ketika mana orang kampung mu, orang negeri ni pakat halam mu keluar belakang daripada kampung ni, ketika tu kalau aku hidup lagi, boleh tengoklah gapo aku buat untuk ni. Nabi pun bila dengar begitu, bila dengar bahawa orang kampung dia akan halau dia keluar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum. Nabi kata, awa mukhrijiyahum. Adakah orang kampung aku akan halau aku keluar daripada negeri? Allah, apa jadi begitu orang kampung aku ni? No, ni orang kampung aku baik benar aku. Mari kumuh aku, minta fikir aku, tupai tinggal barang mah, barang putih mah, pokok nak pergi jauh tinggal rumah aku lah. Baik benar orang kampung aku, tiba-tiba murayak orang kampung aku, nak ambak aku keluar. Adakah orang kampung aku sapati ambak aku keluar? Qala na'am, kata Waraqah, ya. Lam ya'ti ahadun bimisli ma ataita bihi illa 'udiya. Tidak ada seorang pun yang mari royak serupa dengan hak mu kata kat aku ni, kata wali mesti orang buat musuh dengan orang tu. Ikut pengajian aku, tak ada seorang pun hak orang panggil royak serupa dengan hak mu royak ni, hak lepas dah tak, semuanya pakat buat balas belakang kata dia. Jadi hari tu kalau hak lepas dah ni, orang kampung buat balas, maka mu tu kalau dia ajar serupa dengan hak lepas dah tak, buat balas pula dengan orang ni. Situ lagi dia royak. Orang tua ni jauh. Orang tua tidak kata Allah minta doa. Maknanya tidak ada puji, tidak ada gapo doa. Dia royak lalu. Bahaya-bahaya ia akan datangnya. Bila mu dilantik menjadi Nabi, hari timu ni jadi target. Target. Kalau menembak, mu pakat bidah, aku pakat target, mu pakat bidah, mu pakat ludah. Gapo. Kamu kena reti buat awal tadi. Aku ni orang tua. Mengaji tak banyak. Aku reti macam ni. Bila royak benda, orang tak serupa dengan orang kapur, marah lalu. Jok orang kapur, siapa kau? Abu Jahal, Abu Jufia, Abu Jahal ni kau kata keluar dalam menteri dah kira tu gak. Oh semua dia pakat marah belakang kamu. Dan Allah akan hamba mu keluar daripada kapur. Summa lam yalbas waraqatu an tuwfiya. Pada ni tak lama, tok guru tu pun mati. Dia berasa kajian tua, tak ada dia. Kerana mengikut bacaan dia, yang pengajian lah kitabnya, budak ni, orang ni akan dakwah begini, akan mengajar begini, dia akan dilawan. Orang akan lawan dia. Nak boleh kau ambak tu lebih kurang 10 tahun lebih. Jadi dia suka-sukanya umur aku tak ada 10 tahun. Sebab tu dia kata, kalau aku hidup nanti, kalau orang ambak mu keluar, pandai aku buatnya. Baik, Waraqah, apa ni, orang yang nama Waraqah tadi mati. Wa fatara al-wahyu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulannya juga, selain pada tok guru tu tadi mati, wahyu itu jadi futur. Futur kita panggil terhenti sekejap. Lepas pada Iqra' bismi rabbika tu, tak ingat lagi tu. Lepas pada tu. Wa anqata anhu Jibril. Dan Jibril pun tak nampak muka lepas pada tu. Ini cara Nabi. Kalau panggil bocor sikit. Falam ya'ud yuwasiluhu biwahyi as-sama'i kama kana yatawaqqa. Maka Jibril tidak lagi bersambung dengan Nabi. Dan Jibril tidak berhubung dengan Nabi. Dan Nabi pun tak boleh berhubung dengan Jibril langit sebagaimana yang dihayat-hayat. Sepatutnya lepas pada mari kemari datang, mari pulak, esok mari pulak. Rupanya tak gitu. Wastamarra ala dhalika muddah. Dan keadaan putus hubungan ni berpanjangnya satu tempoh tertentu. Dia tidak sebut selama mana putus hubungan, tidak sebut. Walau bagaimanapun lepas pada Iqra' bismi rabbika ni, timbul gapo orang panggil. Timbul jarak tengah tu lah. Lambat. Ada gap, ada gapo, ada senggat tengah tu. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaqqa'u an yaftura anhu al-wahyu. Tu kita ni kata Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sikit abuk pun tak terlintas dalam hati dia bahawa wahyu ni nak terhenti. Ba'da alladhi sami'ahu min Jibril, selepas daripada dia dengar wahyu itu daripada mulut Jibril. Dia duk puasa pada ni mari pulak. Wa ba'da alladhi sami'ahu min Waraqah bin Nawfal, dan juga selepas daripada kenyataan yang dibuat oleh Waraqah. Waraqah pun wayak muni Nabi. Jibril pun wayak dah dia muni antara Rasulullah. Jadi Nabi ada sedap batangannya, esok hari pulak Jibril je. Falamma fatara anhu al-wahyu hazina huznan shadidan.
Oleh itu setelah renggang wahai daripada Nabi, maka Nabi naik duka cita, naik rusing sungguh. Bapalah Jibril tak mari kesalah wano ke Jibril ni. Wa dhahabat bihi dhunun mazahib syatta. Dan apa ni orang panggil skot Nabi ramal agak kan Nabi ni mari macam-macam agak. Kan boleh jadi begini, kan boleh jadi begini. Kau Jibril mari tak. Ya Jibril tak mari ni apa? Kan salah balik aku. Kan tak jumpa cari aku. Kau kena pergi pulak kau aku dalam gua. Kau dia mari tu orang. Bukan belah mana sana orang. Nabi-nabi ni bukan malaikat orang. Jadi bila timbul masalah tertentu, banyak tu orang panggil ramalan-ramalan itu berlaku. Wa ja'ala yataraddadu ala ghari Hira fa ya'takifu fihi kama kana ya'takif. Dan mula Nabi ni ulang balik semula di ke gua. Di pot mana takut juga hidup ni kau lagu mana kau nanti pergi mari pergi masuk lagu balik kamu dan iktikaf dalam gua sebagaimana yang selama ni dia duduk iktikaf semua wa yakhruju ila ru'usil jibali fa yatalla'u minha fi nawahi sama di samping tu Nabi kita naik ke bukit tu lepas tu naik ke bukit ni tengok lah langit takut-takut selindung balik bukit ni kau tak takut Jibril pergi bukit tu pula mari tengok langit takut-takut sini kau Jibril tak jumpa cari kau herap tukar buah tu buah banyak muka kan ini cara bagaimana rus dan apa panggil mengandungnya jiwa seorang manusia bila terputus hubungan dia dengan kekasih dia la'allahu fayatalla'u minha fi nawahi sama maka Nabi terjenguk-jenguk di muncak-muncak bukit tu ke bahagian langit naik bukit tu jenguk langit ni bukit jenguk langit ni la'allahu ya Jibril au yasma'u mudah-mudahan dia berjumpa dengan Jibril ataupun mudah-mudahan dia dengar suara-suara Jibril walakinna Jibril lam yazhar lahu wa lam yuqatihu bi syai'in tapi duka cita Jibril tak nampak pun dan tak cakap apa pun dengan Nabi walaupun Nabi tu wakah bukit tu turun bukit ni pun tak berhasil usaha Nabi untuk mencari Jibril wa kana akhsha ma yakhshahu an yakuna ma sami'ahu fil ghar laysa bi wahyi yang paling dia sangat-sangat Nabi takut sangatnya ialah bimbang takut-takut benda hak dia dengar dalam gua tu bukan wahyu. Wahyu kau kodok kau. Kalau wahyu apa tak mari hari ni? Nak kata tak wahyu. Dia kata antara Rasulullah wa anna Jibril. Jibril dia mengaku diri dia Jibril dan mengaku Rasulullah. Betul dah wahyu. Nak kata wahyu tak mari lepas pada tak kalau wahyu patut tu je. Dia mari dalam kena lepas dia. Tak orang tak kita dah tu lah. Wa ma ra'ahu fil ufuq laysa bimalakin. Dan takut juga bimbang takut kalau dia tengok kemarin kaki berjejar kaki langit tu. Kan bukan malaikat, pun lain ni. Hanya mari dalam kepala dia begitu. Wa annahu qad khuyila lahu ma yukhayyalu al-kahani min shayatinihim. Dan boleh jadi juga khayal dalam kepala aku ni sebagaimana tuk nuju khayal. Di Mekah ni banyak kahan ni tuk bomo lah kita panggil. Tuk bomo, tuk pawai, tuk apa lagi salah lagi? Tuk dukun, pawang, bomo ni jenis-jenis orang yang mengubati manusia melalui alam gaib kita panggil. Kita jadi ni. Tuk bomo tu ada alam gaib. Cara dia dukun, pawang ni ada. Nabi kata, kan aku ni jenis apa dia? Jenis tuk bomo gitu. Jenis-jenis bomo yang duk tengok benda-benda sebagaimana tuk pawang lain tengok. Maka aku tengok kemarin ni, aku duduk bahasa Jibril, kena kau betul kau gawa tu apa ni? Itu dia tu. Fakana idza marra bi dhini hadha al-khatir inqabada lahu sadruh. Apa nama ni? Nabinya bila kelitah dalam hati dia benda-benda takut benda-benda orang hak nak jadi tok bom lagu ni, apa tak tahu. Bila mari kelas lagu ni, dada Nabi fikiran Nabi jadi cemas. Tak sangat. Wa daqat bi nafsi dan bersebab hati dia. Wa dhahaba ila kharijata yufdi ilaiha bihammi wa husni. Lalu puas-puas duduk bukit balik ke rumah jumpa dengan isteri. Royak. Wana gak jo abang ni bahasa sendiri. Tak jumpa Jibril. Kau Jibril kau kuatu. Dia bagi dia waktu dia pula. Using. Nak kata Jibril apa tak mari. Nak kata salah abang tak ada buat salah apa. Tu ingat apa dia tidak kata siapa mati supuh apa dah. Pas tu kata salah apa tak mari. Kata. Abang ni tidak nabi takut-takut tu bomo je. Takut mula-mula berjejak panggil gawa bomo nak mari ke mana. Wa yashku laha ma yukhamiruhu min hadhihi hawadith. Dan merayuhalah laki ni kepada isteri dia sebanyak mana ia terlintah dalam hati dia.
Wa yaqulu laha, kami berkata, ya Kharijah, wallahi ma abghadtu bawda hadhihi al-asnam shay'an qattu wal kuhan. Kata dia, abang nak wayaklah kerja. Kata dia, sebanyak-banyak benda hok abang duk marah sangat di muka dunia ni selain daripada tokong bomo, kata dia. Dalam tiap abang tak boleh tengok orang semua aku. Dia juga tak boleh tengok juga pok-pok tok bomo. Bomo dukung pawai ni hok bahasa jenis lah, bomo berapa panggil ni, hok bahasa batik buat kayu. Gajah putih sebelah laut, berapa semua sekali ni. Oh ni marah dah, kata dia. Jadi dia mereka takut dia jadi tok bomo. Dia hidup baru sok muka bomo ni tiba-tiba kena dia. Ni berat benar lah abang tu dia. Wa inni la akhsha an akuna kahina. Abang ni benar-benar takut kena khabar dia jadi bomo tadi. Sebenarnya bomo ni apa-apa yang dukung ni baru dah, kata dia. Aku lah. Fatatamminhu Kharijah wa tuzilu anhu ma khawifuhu. Bagi seorang isteri yang begitu bejat seperti Kharijah, peranan Kharijah ketika itunya ialah menenangkan hati laki dia. Menenangkan hati laki dia dan kikih buang daripada hati dia sebanyak mana kebimbangan yang mendadak mari dalam hati. Wa taqulu fi ma taqul, cara Siti Kharijah tenangnya lagu mana? Dia kata begini, abang, kalla maknanya wallahi la yukhzika Allahu abadan. إنك لتصل الرحيم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. Siti Kharijah masuk semangat dalam hati tu laki dia yang sedang dilanda oleh bermacam-macam kecemasan dia rusing ni. Dia kata, demi Allah, ajoh boleh bersumpah dengan nama Allah bahawa Allah tidak akan menghinakan dia. Kenapa? Ada dalil yang kata dia, bukan kata nak puji-puji abang yang tak dalil, tidak. Innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya abang ni selalu hubungi rahim. Silaturrahim selalu ada pada abang. Wa taqrib dhaif, abang ni selalu suka jamu orang datang ke rumah. Orang mari ke rumah kita tak tahu boleh makan lah tes sawan ke nasi setengah ke batas butir juga. Boleh rasa lah orang mari ke rumah kita. Wa tahmidul kal, dan abang ni suka fikir beban orang lain. Orang bagi laki bini abang lagi tu besar. Padahal bukan waris kita, tapi pesen abang suka besar. Orang sakit demam gitu, abang tu dah bisa hidup bomo. Orang terlekat hotel gapo, abang tu dah bayar. Orang yang belani pesen tak kena Tuhan buat kena, kata dia. Ni cara bini pujuk hati tu laki, nak suruh orang panggil lari darah semula. Wa inna fika min sifatul khair ma la ja'alu lisyaitani sabila nafsika. Kata dia, abang itu 4-5 perkara hak hamba sebut. Banyak lagi sifat-sifat molek yang ada pada abang yang menyebabkan syaitan tak boleh masuk lapak ni abang tu seharusnya lah. Kalau sudah kata lah puaka lah jemalah lah berapa tu tak boleh masuk lapak dengan abang. Kalau sifat-sifat yang ada di abang ni menyebabkan hati tak boleh masuk lapak ni kata dia. Jadi kita lah ni pun kalau malah dia tu masuk lapak, kena ada sifat molek. Sifat molek musuh punya syaitan. Yang kita duk selalu mari tak ada buah tak molek kita ni. Gapo tu pandailah kita cek diri ni. Lakin fatratal wahyu talat wastarsalat. Tapi tu yang kita nak kata, masa wahyu tak mari ni, gitu juga. Tak mari, hari ni pun tak mari, lepas seminggu, 2 minggu, tak mari kata dia. Talat menjadi lama, wastarsalat, dan terus menerus. Hatta dhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rabbahu qad tarakahu wa qala. Hingga sampai Nabi mari satu perasaan, kau Tuhan malu kat aku ni. Boleh jadi Tuhan mahu ke aku dan boleh jadi Tuhan ni nak tinggal aku dah, nak cari Nabi lain ya. Dia mari perasaan lagu tu. Wa kariha minhu ma bada alaihi min ar-ru'bi inda ru'yatil malaki awal marrah. Dan wa kariha minhu ma bada alaihi min ar-ru'bi, telitah dalam hati Nabi boleh jadi Tuhan ni benci kat aku. Kenapa? Kerana aku naik takut ketika bertemu dengan Jibril. Kerana aku ni sepatutnya tidak takut lagi datang Jibril, Jibril orang Tuhan. Sepatutnya sambut Jibril dengan manis muka, sambut Jibril dengan ahlan wa sahlan. Tiba-tiba aku ni datang Jibril takut. Mana aku ni bakal tidak layak kami menjadi Nabi. Hanya mari lagu tu perasaan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lam yab'ud ahlan wa annahu lam ya'ud ahlan li an yatahammala tabi'at al-wahyi wa asqalah. Dia berasa juga boleh jadi aku ni tidak mempunyai kelayakan, tidak mempunyai ahliyah. Ahlan makna ahliyah atau perkataan kelayakan. Boleh jadi aku tidak mempunyai kelayakan untuk memikul beban wahyi dan segala keberatan wahyi. Aku ni boleh jadi Tuhan
Weh kita layak Muhammad menjadi Nabi. Bui sikit sebelah ketar gegar. Bui sikit mula balik selalu kumuh. Bui teh sikit yang mula minta selim. Minta berapa semua sekali. Bakal boleh jadi Tuhan aku ni. Tak layak. Cari orang lain lah. Agama enggak. Sebab tu Jibril tak mari dah. Wastadda bihil husnu hatta kara yaqdi alaihi. Dan duka cita Nabi ni begitu sekali menekan dia. Hingga dekat-dekat. Nabi ni habis nyawa gitu. Perut sangat tekan dari siapa. Engkau orang rusing. Dan belah mana kena orang rusing. Rusing tak makan, tak minum, gapo semua sekali. Dekat-dekat nak mati Nabi kerana ditekan oleh rusing dia ni. Wa kasurat taradduduhu 'ala al-jibali wa tafalluhu ila as-sama'. Dan begitu sekali banyak Nabi kita ni ulang alik ke bukit dan lengok ke langit. Duduk-duduk rumah pergi ke bukit. Duduk-duduk bukit balik ke rumah. Dalam duduk bukit baik, rumah baik, mata Nabi selalu tengok ke langit. Takut-takut jumpa dengan Jibril berapa. Talahufan ala audatul wahyi. Kerana terlalu lahap untuk nak wahyi semula. Kita panggil lahap dah. Budak ni pelahak. Jadi pelahak ni, kalau orang pelahak, mana orang terlalu amat nak makan. Habis tu Nabi kita pelahak nak pada wahyi. Nak terus dia malam, pagi, petang, mata tu tak dengar Allah ke langit. Takut-takut dapat Jibril gitu gini. Kita tak reti dengan Jibril, tak reti dengan benda-benda begini, boleh jadi kita berasa, tak berasa apa. Tapi bila kita faham bahawa Jibril ni waktu wahyi ni ibarat waktu tangga. Ia membolehkan kita ni berhubung dengan langit terus. Sebab apa tak sih? Kita ni dengan sebab kepala kita, otak kita duduk tujuan lah pitih doa. Kalau orang kita harus tak kira jumpa situ dalam pusu tu. Kita tegak tak kira rumah tu. Gali-gali nampak belum hajar kan dia lari tu. Kalau mari buah ni lah kepala kita kan. Dah mana sana balik rumah pun tak mungkin lagi pula. Kok dia dah mau korok gapo rasa ni gapo ni kerana kita reti pitih-pitih ni gapo. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia reti melekat Jibril ini gapo. Sebab itulah dia mempunyai syok dia gapo dia pada Jibril sebagaimana kita ni sibuk cari harta karun. Wa tasawwufan ila ru'yati Jibril alaihi salam. Dan Nabi kita selalu pergi alik ke bukit tu nak tengok ke langit kerana nak benar supaya wahyu itu balik semula dan nak benar rindu benar untuk nak tengok wajah Jibril itu sendiri sallallahu alaihi wasallam la'allahu ya'udu ilayhi fayusmi'uhu min hadhihi al-ayat al-bayyinat ma yu'idu ila nafsihi at-tama'in wa siqatha. Mudah-mudahan Jibril akan balik semula jumpa Nabi untuk memperdengarkan kepada Nabi ayat-ayat lain lagi. Ayat-ayat hak lain lagi ia boleh memberi balik pada jiwa Nabi ketenangan dan kepercayaan. Jadi dia nak menantikan. Nakanya lagi kita kisah dulu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.